Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Program akan bermula 5 minit sahaja lagi. Sebelum program bermula, kami harap tuan-tuan dan puan-puan dapat share video perkongsian ini di Facebook masing-masing supaya lebih ramai mendapat manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Sebelum kita mulakan bicara santai kita pada hari ini, ingin kami mengingatkan supaya semua mikrofon telah disenyapkan Zoom sepanjang program ini berlangsung kecuali jika tuan-puan ada soalan untuk diajukan. Tuan-puan juga boleh komen di ruangan komen di akhir program nanti. Saya akan membaca soalan tuan-puan. Terima kasih. Yang dihormati Principal Red, CEO Xiaomi Edwin Berhad. Seterusnya, yang dihormati ahli panel kita yang pertama, CEO Edwin Berhad dan juga merupakan founder institusi pendidikan Xiaomi. Sedikit latar belakang mengenai ahli panel kita yang pertama, Principal Noor telah mendedikasikan hampir 2 dekad untuk membina jenama dalam dunia pendidikan, memiliki kepakaran dalam bidang pentadbiran. Perniagaan pendidikan awal kanak-kanak telah menjadi teras utama dalam diri beliau. Justru itu, beliau merupakan tulang belakang atau tunjang utama Xiaomi Edwin Berhad. Bersama pasangannya, Principal Red, beliau telah melawat beberapa sekolah di luar negara. Contohnya, 4 sekolah di Melbourne pada 2012 dan 2 sekolah di Perth pada 2019. Ternyata, lawatan ini lebih membantu beliau untuk memahami metod alternative school dengan lebih mendalam dan seterusnya membantu Principal Noor untuk desain modul pendidikan untuk sekolah Xiaomi iaitu yang banyak memberi manfaat kepada pelajar-pelajar Xiaomi. Kemudian sukacita saya memperkenalkan tetamu istimewa program hari ini, Puan Hajah Rosita Syahari atau lebih mesra dalam kalangan keluarga Xiaomi dengan panggilan Ibu Ros.
Ibu Ros adalah family and love guru dan ikon memperkasakan ibu bapa dan keluarga ini telah berkecimpung di dalam bidang pembangunan modal insan dan pendidikan melebihi 31 tahun. Pengalaman beliau yang luas mendidik ribuan peserta daripada pelbagai peringkat umur dan latar belakang. Beliau juga merupakan International Certified Neurosemantic NLP Trainer. Selain itu, beliau banyak mengendalikan program bercorak pembentukan kecemerlangan diri bagi korporat. Antaranya adalah Pro2, Proton, ARB, EXO, Shell, Sime Darby, Puspacom, Sime Semcott, Petronas, Telkom Bernas, Jabatan Pembangunan Wanita dan banyak lagi. Beliau menyedari bahawa kesan keibubapaan kepada seseorang individu itu amat mempengaruhi diri seseorang individu itu. Oleh itu, sejak tahun 2011, beliau mengambil gelaran Ibu Ros dan seterusnya memperjuangkan Loving and Firm Parenting, iaitu corak parenting yang akan membantu membentuk dan memerdekakan kehebatan di dalam diri anak-anak, lalu membentuk generasi yang pengasih, berjasa dan komited kepada pembangunan positif dunia. Menyedari usaha ini adalah sangat besar, Ibu Ros telah menumbuhkan akademik parenting di mana beliau bukan sahaja mendidik ibu bapa tetapi mendidik pelapis yang bakal menyambung perjuangan membina dunia penuh kasih sayang melalui Loving and Firm Parenting. Beliau menggunakan sains self-actualization dengan pendekatan Islamik. Ibu Ros telah mendalami ilmu psikologi kanak-kanak, kajian dan pembangunan sosial. Beliau kini sedang mengambil Master of Education pula. Minat beliau mendalami ilmu serta membuat kajian menjadikan beliau sangat berpengalaman luas dan mempunyai ilmu yang luas terutamanya dalam pembangunan manusia. Oleh itu, beliau sering muncul di ruangan temu bual sama ada di media cetak maupun media elektronik. Antaranya adalah berita harian, Pa and Ma, Mingguan Wanita dan beberapa lagi. Program-program TV dan radio pula seperti Selamat Pagi Malaysia, Hello On To, Wanita Hari Ini, Malaysia Hari Ini, Astro, Suri Radio IKIM dan beberapa lagi. Dengan mesej kasih sayang yang beliau sebarkan melalui penulisan dan ceramah, beliau membawa beliau ke pentas dunia. Buku A Love World, penulisan beliau kini berada di pasaran dunia. Dengan buku terbaru beliau, Tersemat di Hati First Class Parent, Anakku Kau Layak Berjaya, serta Nota Kasih Smart Parents, Ibu Ros sekarang ini giat memperjuangkan Loving and Firm Parenting. Buku-buku yang telah beliau hasilkan, Happy Kid, Rising Kids, Membina Anak Cemerlang, Aku Layak Berjaya, Pebbles in the Pond, Antarabangsa, A Love World, Antarabangsa, First Class Parents, Nota Kasih, Smart Parent, serta para ibu bapa dan guru yang sedang menonton. Sebelum kita mulakan bicara santai kita pada hari ini, izinkan saya perkenalkan diri. Saya ialah teacher Ibzah, merupakan Kindergarten Xiaomi Kid Cawangan Kubang Kerian. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kerana sudi meluangkan masa pada hari ini untuk bersama-sama menjayakan bicara santai sempena PKP 3.0 hari ini. Oleh itu, sebelum kita mulakan bicara santai ini, marilah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang sedia maklum, tajuk bicara santai kita pada hari ini ialah Curriculum of the Future. Oleh itu, saya selaku moderator hari ini, saya membawakan dua panel yang sangat berpengalaman dalam bidang pendidikan dan pembangunan insan untuk menyampaikan perkongsian kepada ibu bapa dan guru supaya kita dapat mengambil input yang berguna. Tentunya kita semua akan memperolehi banyak manfaat dan input berguna pada hari ini. Untuk makluman kepada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan kepada panel, boleh komen di ruangan komen. Saya akan membaca soalan anda di akhir program nanti. Terima kasih.
Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan sesi bicara santai kita dengan soalan pertama yang akan ditujukan kepada panel jemputan istimewa kita pada hari ini, Ibu Ros, iaitu our beloved Xiaomi advisor. Ibu, boleh curriculum of the future. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua ibu bapa, kepada kaki tangan Xiaomi, guru-guru, management team semua. Alhamdulillah, syukur kita dapat bersama pada pagi ini. Tadi sebenarnya soalan daripada Izzah tu tak apa jelas sebab tersekat-sekat. Boleh ulangkan soalan tu semula? Oh, maafkan saya. Boleh Ibu kongsikan serba sedikit tentang definisi curriculum of the future. Jelas ke Ibu? Okay. Kali ini dengar, Alhamdulillah. So, curriculum of the future ni maksudnya curriculum yang kita sebenarnya bina untuk dunia pada masa akan datang lah. Sebab sebenarnya curriculum of the future ni sebenarnya sudah lama, kita kata bukannya baru ini dimulakan. Dia telah melalui kita panggil test and measure ya, beberapa tahun yang lepas, dan sebenarnya sebelum COVID datang, kita kata penelitian ataupun kajian mengenainya telah dibuat dan ada pihak-pihak sekolah-sekolah di luar negara yang telah implement curriculum of the future ataupun sebahagian daripada curriculum of the future. So curriculum dalam pelajaran dalam sekolah adalah apa yang kita katakan termasuklah di situ. Curriculum ni adalah sebenarnya course content ya, yang bukan sahaja course content tetapi ianya adalah perkara pembelajaran, delivery system, yang membolehkan course itu, objektif course itu dapat dicapai. Jadi curriculum ni susunan lah, maksudnya syllabus dekat situ, cara cikgu yang akan mengajar, metodologi yang digunakan, those are the curriculum. Jadi curriculum of the future ni adalah apakah curriculum yang kita nak lakukan untuk kita dapat membawa kepada dunia masa akan datang. Di situ kena jelas apakah objektif yang kita nak capai, sebab apa yang berlaku adalah kebanyakan cara pembelajaran, cara delivery system dalam pelajaran pada masa sekarang ini tidak begitu sesuai dengan cara belajar kanak-kanak zaman sekarang dan juga teknologi yang ada. Jadi di sini curriculum of the future mestilah berusaha mencapai untuk prepare untuk menyediakan anak-anak kita untuk dunia dunia kini dan dunia masa akan datang, supaya mereka boleh kita kata mendepani cabaran-cabaran yang mungkin datang pada ketika itu. Okey, jadi panjang sebenarnya kalau ibu nak cerita. Jadi kita kena tengoklah apa yang diperlukan oleh kanak-kanak ataupun apakah diperlukan oleh kanak-kanak hari ini akan menjadi sumber manusia pada masa akan datang. Apakah yang diperlukan oleh dunia pada kita ketika itu, dan ianya perlu disediakan dari sekarang. Contohnya ia memerlukan seorang individu itu mempunyai capability untuk berfikir dengan luas. Jadi apakah skill berfikir yang mereka perlukan? Skill inovasi, skill untuk berkreativiti, skill untuk critical thinking. Itu adalah di antara perkara yang sangat penting untuk disematkan di dalam pelajar-pelajar hari ini untuk menyediakan mereka pada dunia masa akan datang. Basically macam itulah jawapan dia, Izzah. Kalau ada yang nak jelas lagi, insya-Allah boleh tanya soalan nanti. Yes. Terima kasih Ibu atas perkongsian tadi. Curriculum of the future merupakan usaha untuk mencapai, kita kena prepare anak-anak kita untuk dunia akan datang dan juga dunia kini supaya mereka boleh mendepani dunia-dunia yang akan datang. Kan Ibu kan? Ya, betul. Okey. Lebih kurang, ya. Terima kasih Ibu. Okey, soalan seterusnya kepada Prinsipal Noor.
Prinsipeno, boleh Prinsipeno kongsikan sedikit pengalaman Prinsipeno sebagai ibu dan pendidik mengenai tajuk bicara santai kita pada hari ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Teacher Izzah. Yang saya muliakan Ibu Ros, advisor, Shomi advisors, dan parents Shomi kat sini, dan juga teachers Shomi di sini, dan juga admin kami di sini, semua audience Zoom dan semua audience Facebook, live Facebook kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, actually hari ini memang saya propose tajuk ni kepada Ibu Ros, sebab Ibu Ros dia ambil master dalam education, so dia ada buat paper Ibu Ros ke buat your thesis tajuk ni? Ya. Curriculum of the future. So apa yang dimaksudkan ada curriculum of the future is curriculum today, apa yang dibelajarkan hari ini that is applicable in the future. That's why we call it curriculum of the future. Belajar hari ni tapi nak gunanya in the future. So talking about sebagai seorang saya cakap sebagai seorang pengusaha sekolah lah sebab saya kami buat kajian mengenai content apa yang kita belajar hari ni. Actually apa yang kita school system hari ini adalah berasaskan sistem yang telah wujud pada sekian lama. Saya selebih 200 tahun kita punya school system hari ini. Okay, school system yang hari ini kita panggil mass schooling. Mana one system fits all, mass schooling. So sistem hari ini start pada zaman revolution, saya rasa 17 something. So adalah dia punya objektif pada masa itu adalah untuk menghasilkan pekerja kilang. Objektif pada schooling pada masa tu. Tapi the system pada masa tu wujud sampai hari ini. Objektif kita pada hari ini bukan nak menghasilkan pekerja kilang, tapi the system that kita guna seems like that. So what I'm trying to say is mungkin certain part of the education system right now tak applicable. Contohnya for example dulu kita belajar bukan dulu, sekarang pun kita still belajar apa? Bahasa, English, matematik, science, history. So kita panggil very subject wise. Kita belajar mengikut subjek, which is not wrong, tapi mungkin bukan terbaik anymore. Okay. Saya dibuat kajian mengenai curriculum of the future. Actually curriculum of the future ni dah dibincangkan sebelumnya COVID. Tapi bila COVID ni datang, dia actually mempercepatkan lagi curriculum of the future saya tu. Sepatutnya curriculum of the future ni tak datang lagi. Mungkin dalam 3-4 tahun. Tapi because of COVID, hari ni ianya berlaku. So ready or not, kita kena terima. Okay, saya ada buat kajian mengenai ada satu discussion yang dibuat pada tahun 2018. They are talking about education, curriculum of the future. Dia buat ada satu global education series. Dia ada buat discussion dekat Dubai. Dia punya tajuk is how do we prepare young people for the world of 2030 and beyond. How do we prepare the education of the young people? They were talking about that in 2018. Masa ni before COVID lagi. So they come up with a few apa namanya? Not to say topic tapi few element. Okay, elemen pertama adalah dia orang kata teacher is a facilitator. Okay, teacher is not teaching anymore. Teacher should be facilitate the students. That's why Shomi kita tekankan berapa kali, teacher is not teaching anymore. Teacher is facilitating. You help the students
untuk applykan apa yang diorang belajar. Just bukan sekadar mengajar, you also facilitate them. The function of teachers dah berkembang, not just mengajar, tapi make sure students know how to apply the knowledge or the skills. Okay, sekarang teachers tak perlu tahu everything you don't have to know everything. You tak tahu, you refer to your teachers, or you refer to internet, or you refer to books. You don't have to know everything. Okay, pada zaman saya dulu masa kecil-kecil, nak jadi cikgu kena tahu semua benda. Kita punya assumption cikgu kena tahu semua benda. Nowadays no. So itu function cikgu dah berubah. Yang kedua, the way kita assess student, exam semua tu dah berubah. Dulu bila government abolish UPSR, saya amat setuju. Because saya tak rasa saya tak rasa fair untuk budak-budak tu dinilai 6 tahun pembelajaran darjah 1 sampai darjah 6 in one exam. Okay, it's not fair. So kita punya assessment mungkin kita punya boleh buat secara digital, online sekarang ni, tak payah buat fizikal. Tapi kita boleh buat exam assessment tu 2 kali sebulan, 3 kali sebulan, 2 kali setahun, 4 kali setahun, bukan 6 tahun sekali. Okay, kalau budak-budak yang nak ambil exam untuk pergi boarding school, dia ambil exam lain. Siapa yang nak pergi MRSM, dia ada exam lain. Tapi one general exams to evaluate students is not fair for the students. Okay, because some students dia pandai education, some students dia very skillful. Okay, dan yang ketiga adalah kita panggil kita panggil personal curriculum, project based learning. Personal curriculum means that pembelajaran budak tu berdasarkan dia orang punya kemampuan. Okay, ada budak, certain budak pandai laju belajar. So dia punya pembelajaran mungkin lebih daripada budak yang agak ke belakang. So kita very student centered, bukan lagi teacher centered, bukan lagi content centered, student centered. So kita tengok kemampuan student tu. Okay, dan yang keempat adalah kita punya content kena masuk future subject ni more to IT lah, kita panggil coding ke apa ke. Sebab actually kita punya school system ada masukkan code benda panggil IT or something like that. Tapi kita punya content tu more to penggunaan IT untuk buat presentation, penggunaan IT untuk buat paper. Actually penggunaan IT tu it should be more about create technology. Okay, for example dia should be macam coding ke, macam artificial intelligence. So pembelajaran ni, computer science pembelajaran ni actually dia memberi effect pada students not just in terms of technology, but in terms of kita panggil computational thinking, interface design. Dia orang boleh buat data analysis, all sekarang ni all about data. So dia pandai untuk analyse data, machine learning, cyber security, networking atau dan juga robotik. This is all AI punya cabang. So kita ada IT di sekolah, tapi the application of IT tu kita tak sampai lagi what's needed in the future. Kalau according to dua orang terkaya di dunia, kalau Jack Ma, kalau talking about education, Jack Ma dia tekankan soft skill, dia tekankan network, teamwork, dia tekankan sport, dia tekankan art. Okay, dia tekankan soft skills. Dan berbeza pula dengan Elon Musk. Elon Musk founder Tesla, dia tekankan AI.
Okay, ini dua orang terkaya di dunia. So satu tekankan soft skills, satu tekankan teknologi. Tak ada pun dia kata tekankan nak jadi lawyer ke, nak jadi doktor ke. Okay, tak ada. Ditekankan two parts of skills. Soft skills dan teknologi skills. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya menjawab soalan ke Teacher Izzah? Alhamdulillah menjawab soalan. Okay, terima kasih. Terima kasih Prinsipal Nur atas perkongsian tentang pengalaman sebagai seorang ibu dan juga pendidik. Saya akan teruskan soalan seterusnya kepada Ibu Ros. Ibu Ros, apakah ciri-ciri kurikulum of the future? What will the future of education be? Dipersilakan. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Teacher Izzah. Sebenarnya Prinsipal Nur dah cakap dah banyak dah tu pasal ciri-ciri of the curriculum of the future. Jadi ibu tambah sikit je lah. Jadi curriculum of the future ni sebenarnya adalah curriculum yang kita gunakan hari ini untuk menjadikan pelajar-pelajar sesuai untuk dunia hari ini dan juga the world of the future. Because bagaimana yang Prinsipal Nur kata tu, kita punya corak pembelajaran sekarang ini di sekolah biasa adalah lebih kepada industrial age, di mana cikgu adalah mengajar supaya anak murid itu it is a teacher-centered learning. Teacher-centered learning ni. Jadi ciri curriculum of future seperti yang Prinsipal Nur kata tadi adalah student-centered learning. Jadi dia nak bahawa student itu menjadi lebih faham. So dia punya priority adalah student, kita kata the star of the learning are the student, not the teacher. That's why the teacher kena ada skill untuk coaching, skill untuk deliver. Deliver ni sekarang ni disebabkan sebenarnya kita ni kejadian akademik, ibu panggil akademik COVID ni, tak nampak sebenarnya banyak benda yang kita belajar daripada kejadian COVID-19 ni. Dan di antaranya adalah di mana curriculum of the future ni dari segi delivery, dari segi content belum lagi, dari segi delivery kita terpaksa menggunakan cara delivery curriculum of the future iaitu online, self study. Teachers are not teacher tak boleh lagi lah sekadar menyampaikan ilmu, dia mesti facilitate, dia kena belajar skill coaching, dia kena belajar skill mentoring, dia upgrade dah, dia bukan lagi teacher as a yang kena sampaikan knowledge tu. Children sekarang ni dah pandai cari ilmu itu sendiri sebab mereka memang lebih hebat melayari internet. Kalau diberi peluang, mereka akan layari internet. Jadi apakah peranan sekolah, peranan teachers, peranan parents adalah untuk mereka tahu website yang mana yang elok untuk mereka. Di sini yang kita dengan Xiaomi ni, Bu rasa satu kelebihan adalah kerana kita pelajaran berdasarkan akidah Islam. Jadi di situ perlu penekanan di dalam pembelajaran anak-anak itu kerana memang seperti artificial intelligence apa semua ni, bila tak careful kita akan kita akan terpisah daripada human ke human, di mana kita banyak sangat dari segi manipulating of data, and then kita bercakap ni, jadi the human side of human tu hilang. Jadi peranan memang curriculum of future ni ada ciri-cirinya. Dalam masa yang sama, ibu harap sekolah seperti sekolah Xiaomi ni akan memberi keutamaan kepada keutamaan kepada bagaimana kita sebagai Khalifah fil Ardh mahu menggunakan teknologi itu, dalam masa yang sama kita masih menjadi boleh berhubung sebagai manusia kepada manusia yang lain, kerana sangat penting di situ. Seperti yang disebut oleh Prinsipal Nur tadi, dua figure yang penting itu, kerana dalam apa-apa pun dua perkara ini memang kena bergerak sekali. The transformational skill yang disebut oleh Jack Ma dan juga the technological skill yang disebut oleh Elon Musk.
Dua ni, dia tak boleh ambil satu je. The transformational skill ini adalah human to human. The technology itu yang kita kata apa nama all these things yang akan artificial intelligence, robotik apa semua ni memang. Tapi bila tidak ada dia punya dasar bawah tu, what is the foundation of all this? Hancur dunia. Itu satu perkara yang kita sebagai apa namanya pendidik dan sebuah institusi pendidikan kena faham benda ni betul-betul, kena kemaskan benda ni supaya anak-anak kita ini boleh menggunakan, sebab all this technology, artificial intelligence semua ni, ini adalah teknologi yang tinggi, yang hebat. Tapi kalau tak ada iman di situ, bahaya. Sangat bahaya. Sepertinya kita apa nama lihat dari segi weapon of mass destruction. Bagaimana weapon of mass destruction itu boleh diwujudkan? Jadi kerana kebijaksanaan dalam satu aspek je. Tidak ada kebijaksanaan dari segi sudut emotional intelligence, spiritual intelligence. Tak ada. Jadi bila ibu tengok kat situ, that's why bila ibu tulis apa namanya assignment ataupun short thesis itu, ibu tekankan 4 dimensi diri ini kena berkembang dengan baik. Kena berkembang dengan betul. Jadi ini tidak disarankan di dalam curriculum of the future, belum betul-betul lagi dapat. So 4 perkara ni, perkembangan dari fizikal. Jadi anak-anak kita tak boleh tengok skrin je all the time. Dia mesti dia exercise dia apa semua. Itu untuk explanation yang simple. Kedua, perkembangan dari segi minda mereka, intellectual mereka. Apa yang mereka nak, apa nama, bagaimana pemikiran. Pemikiran itu adalah pemikiran yang innovation, yes. Jadi kalau mereka nak lahirkan pelajar-pelajar yang berinovatif, kena allow them to explore. Jadi guideline to explore itu perlu ada. Janganlah explore je tak tahu. Semua kalau kita biar kepada anak-anak, dia nak explore benda-benda yang bahaya juga. So perlu di situ. That's why at all time the iman is very important. Ya, pembelajaran di segi akidah itu sangat penting. Yang kedua adalah collaboration. Mereka kena tahu sekarang ni macam mana nak cooperate. Cooperate tu satu level. Sebab anak-anak kalau kita tengok, kalau kita secara naturalnya mereka memang akan collaborate. Penama collaborate ni adalah satu step lebih tinggi daripada cooperate. Collaborate ni dia mesti berdasarkan saya nak awak menang dan saya juga akan menang. Bukannya saya nak menang, awak kalah. Ini adalah di antara perkara yang kita kena buang daripada cara industrial age, ya, industrial age. Jadi di situ tidak boleh ada satu mindset scarcity, ya. Jadi kalau mungkin kita boleh implement dekat sekolah, markah siapa yang sampai markah ini katalah 100% daripada 95 kepada 100%, of course mereka dapat hadiah contohnya. Dan masa yang sama bagaimana dia orang juga ada markah sekiranya mereka turun ke bawah dan mengajar pelajar-pelajar yang kurang mahir contohnya. Jadi the measurement system, assessment system yang macam Principal Noor katakan tadi tu, dia ambil kira the human to human tu. Jadi sangat penting. Kemudian adalah pertumbuhan emosi. Kita selalu dengar kata EQ. Kalau anak-anak ni tidak ada EQ, tidak ada rasa belas kasihan, compassion kepada orang lain, dia ada tools yang sangat hebat. Dia ada komputer, dia ada nanti tak tahu apa lagi ciptaan yang akan ada. Tetapi tidak digunakan dengan baik, tidak digunakan untuk kemaslahatan manusia. Ianya akan digunakan untuk kehancuran manusia. Ini yang kita tengok dunia sekarang ni sedang berlaku. Kerana apa? Jadi itulah kita tengok. The minimum yang kita tengok sekarang ini, the minimum, ini ibu kira minimum, di mana ada case, maybe it is just an isolated case, tapi ada case yang anak menggunakan kelas PDPR dan dia menggunakan tool seperti telefon ataupun maybe iPad ataupun pad dan dia menghentam cikgu, mengata kata-kata keji kepada cikgu. That is the wrong usage of the tools. Satu dari segi tools telefon, kedua dari segi PDPR. PDPR is also a tool dari segi pembelajaran. Kenapa ia berlaku? Kerana tidak ada that sense of emotional intelligence itu tidak develop.
Sama ada, dan di sini bukan salah teacher. I will not put the blame on the teachers because emotional intelligence need to be developed by the parents. By the parents. Parents tu ni. Jadi nak kata kalau parents tak mampu dan bekerjasama dengan guru. Sebab kalau kita ada anak-anak begitu dan mereka menggunakan tools yang mereka ada dan untuk menjatuhkan orang lain, and we see this is happening around the world dalam social media, di mana orang ambil kata-kata orang, pusingkan dan jadikan satu benda yang boleh difitnahkan. Ambil satu-satu bisnes yang pusingkan supaya orang benci pada bisnes tu. Tengok bagaimana ini berlaku. Ini menunjukkan EQ tidak develop di dalam orang-orang yang melakukan demikian. Kerana dia cuma mementingkan diri dia, dia tidak faham maksud abundance mindset. Kalau dia berjaya, aku pun boleh berjaya. Tapi dia kata, kalau dia berjaya, aku nak jatuhkan dia. And this is very, very not Islamic. Jadi kalau kita faham kat sini, bila kita kata kita nak bergerak kepada dunia masa akan datang with all these tools yang akan hebat, kita kena sedar iman itu kena kuat. Sebagaimana yang dikatakan dalam surah Ibrahim, bahawa seperti pokok yang rindang, akar dia kena jauh dalam ke bumi. Apakah akar dia? Iman. Iman kita kepada Allah SWT. Akidah kita kena kuat. Jadi bila ianya datang, apa sahaja bentuk teknologi dan apa semuanya, ianya akan dipikirkan, aku ini khalifah di dunia ini. Bagaimana aku nak membantu manusia di atas muka bumi ini untuk selamatkan mereka. Selamat macam mana? Untuk mereka menyembah Allah SWT. That is the curriculum of future. Bagi ibu, itulah dia. Sebab kita kena kembali kepada Allah SWT. Dunia dah semakin lari daripada Allah SWT. That's why manusia sanggup menjatuhkan manusia di social media. Ini adalah kesan dia. Kesan yang mana IQ tidak develop. Dan kemudian spiritual intelligence tidak develop. Apa dia spiritual intelligence? Spiritual intelligence adalah membawa kebaikan ataupun to love other people, to love others and love ourselves. To memberi, membantu orang lain, menambah nilai di atas muka bumi ini. Simple thing like when you tulis di dalam WhatsApp, yang you tulis di dalam Facebook, adakah you menulis untuk membantu orang lain? Untuk menjadikan orang lain lebih berdaya ataupun nak menarik nilai daripada hidup orang lain? It is a simple thing. Allah dah bagi pada kita satu cara, satu ni di mana kita ada this equipment. Bagaimanakah kita menggunakan equipment itu? It's not masalah tools tu, tetapi masalah dari mana kita nak membawa, bagaimana kita nak membawa tu. Itu satu perkara yang ibu teachers, kita nak teachers menjadi facilitators. Teachers tidak perlu knowledge, total knowledge dalam subjek itu, kerana the learning of the curriculum of the future ini adalah teachers and students synergize. Dia dua-dua ni dia bersatu, dia collaborate. So teachers ni dia go into from facilitating, kadang-kadang dia akan coach, kadang-kadang dia akan mentor. And to mentor, you need to have a little bit more knowledge than your students. So teachers tidak boleh tidak ada ilmu yang kita kata mendalam tentang satu topik itu, tetapi bukanlah dia kena ada, tetapi dia boleh bersama-sama dengan student untuk mencari ilmu itu. So there is a little bit apa yang macam Principal Noor kata tadi. Yes, you don't have to have all the knowledge, but you know where to look for the knowledge. Very important. Very, very important. Kemudian adalah pembelajaran curriculum of the future ni berharapnya untuk kita, anak-anak tidak dan ibu bapa tidak menjadi exam oriented. Nak tengok berapa banyak A. Sampai sanggup anak itu ialah terlebih it is not about the A's in the paper, on the paper. It is about the A's in the heart, in the spiritual. Yeah, di mana it is about the love of learning. They love that knowledge. That's why bila dia nak baca buku, dia tak payah fikir mak dia suruh bawa dia baca buku. Sebab dia nak tahu mengenai buku tu. Dia nak tahu apa cerita mengenai itu. Jadi mak ayah ni tak perlu penat nak suruh.
the love of knowledge. It's not about exam. Selama hari ni kita yang jadi anak kena paksa belajar apa semua. There is no love of knowledge. Bila anak disuruh belajar, mereka akan dimarah sebab tak belajar. Dan setiap kali nak belajar, mereka tak pandai, mereka dimarah. Bila dimarah. I'm not talking about parents here. I'm just talking about in general. Yeah? Apa yang berlaku adalah mereka associate belajar adalah satu kepedihan dalam hati. Kalau saya belajar, saya tak pandai, saya jadi gini. Jadi lama-lama mereka tak suka belajar. The word belajar islam menyebabkan mereka rasa nak muntah. Padahalnya, kalaulah kita inculcate di dalam diri mereka bahawa belajar itu satu yang menyeronokkan. Sebab sebenarnya belajar pada manusia adalah survival skills. That's why kita sibuk nak belajar pasal TikTok, kita sibuk nak belajar pasal Instagram. Sebab utama kalau bisnes, kita tengok social media. Sebab sekarang ni social media is the way how we, kalau marketing apa semua. Keluar satu teknologi baru, TikTok. Mula-mula TikTok tu untuk orang-orang yang just nak nari-nari gitu-gitu je. Tapi sekarang TikTok digunakan untuk menyampaikan ilmu. Kalau tak belajar pasal itu, ketinggalanlah kita. Jadi kita belajar for the survival of our message, the survival of our organisation. So sekarang ni kita tengok, mula-mula orang kata, oh Instagram ni untuk foto je, untuk gambar-gambar. Sekarang Instagram digunakan untuk menyampaikan ilmu. Facebook memanglah, dah lama dah. TikTok pula sekarang ni, apa lagi lepas ni. Jadi memang manusia ni dia punya keinginan untuk dia terus kemandirian, berterusannya manusia di atas muka bumi ini. Skill yang Allah letak kepada manusia adalah belajar. Anak kita tu memang suka belajar. Cuma mereka semasa kecil, mereka belajar dengan cara bermain. Itu yang prinsipal Noh kata tadi, project based learning. Project tu dia macam belajar, macam main. Sebab tu mereka seronok sangat. Sebab dia buat projek, tiba-tiba benda tu jadi. Bukannya belajar menghafal kalau kita belah benda ni, nanti dia jadi gini. Jadi dia hafal semua benda tu. Dia keluar exam, dia muntahkan semua benda tu. Itu dia pergi kerja, tak tahu apa benda. And that is what most employers were facing, just prior to COVID ni. So perhaps kita change our ni, kalau kita tengok anak tu bermain, rather than kita marah dia bermain, kita tengok apa yang dia tengah main. You will be surprised. You will see Walt Disney dalam tu. What I'm trying to say is, sebenarnya bagi kita tengok, alah dia main dekat dia main klip aja, klip rambut mak dia. Tetapi dalam pemikiran dia, benda tu adalah apa yang prinsipal Noh, benda yang dia boleh terbang sendiri tu pun dia. Apa dia, cikgu, teacher, yang kita ada remote control, dia boleh drone. Bagi dia drone lah tu. Cuba tanya apa benda dia tengah buat. Dia kata, macam mana anak saya tengah main, saya panggil-panggil tak nak datang, panggil-panggil tak nak datang. Do you know that is a sign of genius state? Genius state ni orang buat apa kat luar, dia tak sedar. Most children about 3 years macam tu, they are always in the genius state. Berangan, bermain dengan satu-satu benda tu seolah-olah benda itu adalah kalau dia main anak patung tu, dia rasa dialah yang buat memperagakan baju tu dan sebagainya. Dan dia kata, oh baju ni boleh jadi gini. Itu dah nampak dah keseronokan dia untuk dia keluarnya kehebatan diri dia untuk mungkin fashion designer. Tak mungkin later jadi daripada fashion designer jadi textile engineer. All these things. So kita kena melihat dunia ini sebagai yang prinsipal Noh kata tadi, luas lagi. Tak boleh tengok saya lawyer, doktor. Kadang-kadang sekarang ni lawyer pun at the same time dia boleh jadi entertainer, dia boleh jadi author. Banyak, they are capable of doing so many great things, because it is not just macam dulu dia satu je. Kalau lawyer je, kalau engineer je. Tapi sekarang ni kita tengok singing engineer, macam-macam. Jadi sekarang ni kita kena luaskan pemikiran kita, dan curriculum of the future ni dia punya, the crux of it adalah tu, kita kata untuk manusia ni menjadi yang terhebat
hebat yang dia boleh jadi, the best version of themselves. Itu sebenarnya when we talk about curriculum future. Sebab industrial age adalah kenapa terjadi macam tu, kenapa it is about what listen and obey. Cikgu akan bercakap dan anak murid akan dengar, hafal. Kenapa? Kerana industrial age semasa bagaimana sekolah wujud pada ketika itu adalah pada industrial age, the kilang-kilang punya semua ada kita kata machinery yang satu setengah tu yang bahaya, ada yang sangat complicated and delicate, dan kalau orang yang operate tu tak tahu menggunakannya dengan bagus, dia tekan butang salah, dia boleh jadi bahaya, bukan saja pada diri dia dan pada orang lain. Jadi the teacher need to teach. The person is not kalau kita kata masa itu bukanlah teacher, kita mungkin supervisor itu, kena ajar how to operate this. So you listen what I told you, you jangan buat benda lain. That is the base of industrial learning, industrial school. Lepas tu kita bawa sampai sekarang. Anak-anak sekarang ni nak ke dia macam tu dengar. Dengar je cakap cikgu, jangan buat apa-apa, dengar. Dia tak nak, dia banyak idea lagi. Sebab apa? Dia tengok TV, dia tengok sekarang ni YouTube, dia tengok banyak benda. Dia banyak question dalam ni. Dia punya stimulus banyak, dia banyak benda yang dia tanya. Dia nak tahu. So bila dia tanya cikgu tak boleh jawab, cikgu rasa tergugat. No. And that's why the teacher need to know how to facilitate, how to coach answers from the children. Bawa answer keluar daripada mereka. Cikgu, kenapa benda ni macam ni? Cikgu nak tahu macam mana kamu boleh nampak benda ni. How is it that possible that you can see other people and see? What is it that you see? Dia pun boleh bercerita. And then dia bercerita. Okay, very good. So what do you feel about it? Saya rasa gini. Okey, dan cikgu kata ada terlari sikit lah. Dia kata mungkin dia keluar satu idea yang kita rasa macam terlari sikit. And then boleh the teacher say, do you think that is right? Would you like to explore more? This is what coach is. Coaching. Yeah? Different with counselling. Counselling ni different. Coaching ni different. Coach ni dia bawakan jawapan tu daripada orang tu. Orang yang bertanya tu, the coach tu akan bawa jawapan daripada orang yang bertanya. This is what is very important dalam teacher sekarang ni. To be able to do that. Itu yang Principal Noor kata tadi. The learning will also be individual learning. Sebab apa? Dia sesuai dengan cara orang itu. Dan benda ni dah dilakukan di Amerika, dah memang ada dah benda ni. That's why it is not just a factory. Kita panggil factory model. Principal Noor guna terminologi lain tadi. Tapi maksudnya sama. Kita ingat manusia ni semua sama. Jadi kita pun letaklah proses yang sama. Keluar daripada itu misi sama. Tak ada dah sekarang ni. Manusia ni kalau dipaksa jangan berfikir, dia akan memberontak. That is why sometimes kita tengok anak-anak remaja memberontak. Kerana dia tidak ada peluang to exercise dia punya thinking power. Jadi curriculum model future go back into bringing out the best in the people, in any individual. Balik kepada, ibu lupalah pula. Maybe Principal Noor boleh bantu ibu. The objective of learning adalah untuk membawa manusia kepada insanul kamil, manusia yang sempurna. Jadi di luar daripada Islam mungkin cara mereka adalah cara mereka, tetapi kita ada knowledge, ada base of knowledge di mana ianya perlu bertapak, iaitu daripada akidah Islam itu, melihat pada contoh-contoh yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan contoh-contoh yang ditunjukkan oleh the life of the Prophet, cara Nabi Muhammad SAW membawanya. Jadi itu kita punya source. Kerana at the end of the day, what is education is about? Education is about being kita ini menjadi hamba Allah yang lebih berdaya, yang lebih
kita kata mengesakan Allah SWT yang lebih berdaya untuk membawa nilai-nilai murni, menambah nilai di atas muka bumi ini menjadi contoh yang terbaik untuk manusia. Ihsanul Kamil itu. Memanglah mungkin kita tak akan capai 100%, tapi kita bergerak ke arah itu. So now is for us to take charge of this learning. Sebab example belum ada lagi di dunia ini on this part, on Insanul Kamil ini, menggunakan curriculum of the future. Belum ada lagi. Belum ada betul-betul lagi. So if Xiaomi want to take on this, please do. Because apa namanya, in at the moment the curriculum of the future is very much practiced in the West. I'm not so putting down West, but banyak benda kita boleh belajar sebab mereka memerhatikan, mereka buat penyelidikan. At the same time, sekiranya kita boleh gunakan itu, dan insya-Allah kita sedar di mana pembelajaran perlu bermula dan kita menggunakan teknologi. Ini benar. Transformational skill adalah skill yang seperti leadership, communication, apa semua tu. Technology is different. Technology is specific. Jadi dua ni kena berkahwin, dua-dua synergize, insya-Allah. Okay. So ibu rasa berhenti kat sini dulu bagi prinsipal no peluang untuk untuk question dan seterusnya, insya-Allah. Terima kasih Ibu. Ibu nak tanya tadi 4 elemen ibu cakap tadi apa? Spiritual, intelligence. Okay, bermula physical. The four dimension of self. Physical, okay, ibu tambah sikit kat sini. Physical kita, dia pun untuk bertumbuh, dia memerlukan apa yang perlu untuk hidup. Contohnya makanan, rehat, tidur, riadah, dan itu semua ada. Jadi dalam kita nak membina curriculum of the future, even though it is online, anak itu kena ada dalam curriculum dia masa dia bermain. So you need to design that. And it need to be monitored and measured. Baru it get done. Kan? And then dari situ mungkin pemakanan dia, semua tu kena ni lah. Okay, intellectual, tahulah berapa banyak buku dia baca, site mana, website mana yang dia tengok, and kita nak bagi dia cerita balik. Setengah student dia tak, kalau budak tu baru 6 tahun, dia tak erti nak menulis banyak-banyak. So communication, bersembang dengan dia, idea-idea dia, that's ni. And then emotional intelligence is about, emotional intelligence ni is rather quite easy for them, kita nak ajar mereka sebab kita banyak bercerita. Cerita-cerita tentang bagaimana orang menolong orang lain, macam mana cerita untuk sayang pada animal, benda-benda gitu untuk hidupkan hati dia. Dan spiritual ni adalah more towards bagaimana dia dah buat baik. Macam mana dia sabar dengan mak dia ke, dia tolong mak dia ke, dengan ayah dia ke, benda-benda macam tu kita start to inculcate masa anak tu kecil. You take from tadika, right, to kindergarten, we take that. So what we can do is to actually help them dengan curriculum yang kita bina itu, and go back. Kenapa mereka suka buat benda baik ni? Kenapa mereka suka buat benda baik ni? Bukan untuk orang dapat star ke apa semua. Star tu is sebab anak masa dia kecil, dia nak benda yang tangible. Dia tak, pahala tu dia tak berfaham. Bila kita sebut pahala, dia tak faham, dia tak tangible. Kalau star dia nampak. Tetapi perlahan-lahan kita akan equatekan star itu kepada hasta dalam hati. Then that become dia punya development lah. So dia punya, jadi dia punya pertumbuhan tu seimbang lah. Kalau tidak, kita tengok curriculum sekarang ini, intellectual pun tak penuh juga. Sebab apa ibu kata intellectual tak penuh? Sebab the thinking ability is tak diasah. Ini ibu nak share sikit ya. Boleh ke? Ini masa no ibu ambil. Boleh je. Boleh Okay, je. ibu share sikit ya. InsyaAllah ibu prepare tadi. Okay. Let's see. Okay. Kat situ anda nampak ya, this is the Bloom taxonomy. Ya, cognitive domain, maksudnya thinking ability kita lah. Okay. Jadi mula-mula anak-anak tu paling bawah tu kalau you nampak adalah benda kat situ adalah knowledge, information.
Ya, jadi sebelum kita nak bagi anak-anak apply adalah level ketiga. Sebelum mereka boleh apply, mereka kena ada bits of knowledge. Kalau dalam Glenn Dorman, bila dia buat flashcards tu adalah untuk bagi bits of knowledge tu, bit of knowledge. Jadi di sinilah di bahagian masa anak tu masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun, kita dah mula bacakan buku-buku cerita untuk mereka, bagikan dia orang tengok benda-benda lah, knowledge and bits of knowledge. Yeah? So di sini mereka hanya remember. So kita, yang bila kita kata menghafal tu, dia setakat sini je lah yang. Hafal is just up to the level 1. That is not really learning. Can you see that? Satu level je hafal. Ya. Dia jadi satu. Tapi penting lah macam kita hafal sifir kan. Masih kecil hafal sifir. Penting sampai sekarang. Kita boleh buat sifir tu. Tapi tak mengatakan that's enough. Lepas dah tu baru dia datang understanding. Understanding ni bila dia mula bertanya benda-benda tu yang kita explain kat dia. Dan kita tanya dia soalan, dia bercakap ni. Then baru understanding happen. Understanding and then bila dia understand barulah dia boleh use information itu untuk apply dalam hidup dia. Ini ni bawah ni understanding and remembering ni, these are the lower order thinking skill. Kita tak boleh kebat terus apply, analyze, evaluate, create ni. Tak boleh terus kat situ bila basis tak ada. Kartun jadinya. Jadi kalau kebat dia kena ambil kira daripada knowledge ni. Daripada yang kecil kat bawah tu. That is the base. Tapi knowledge tu nak guna untuk apa? Jadi di situlah where kita start to bila secara naturalnya ni cerita, budak-budak ni dia secara naturalnya Allah jadikan dia memang akan mencari understanding. Contoh anak umur 3 tahun. Apa anak umur 3 tahun suka buat? Cuba ibu bapa sini jawab kat sini. Apa anak umur 3 tahun suka buat yang menyebabkan mak ayah penat? Apa dia orang suka buat? Selain daripada kelahi. Kelahi tu tak termasuk lah. Okey, selain daripada satu yang menyebabkan otak mak ayah ni suka jadi penat. Apa? Dia tanya soalan banyak, tahu tak? Tak berhenti-henti, soalan banyak. Lepas tu soalan yang sama dia tanya berkali-kali. Kenapa? Sebab understanding. Dia kena pergi level understanding daripada dia dah nampak benda tu. Kenapa? Ayah, kenapa benda ni jadi gini? Kenapa kucing tu warna hitam, yang seorang tu warna kucing lagi satu warna putih? Kenapa boleh tak yang hitam ni jadi putih? Kenapa? Sebab dia nak masuk kepada understanding tu. Secara naturalnya memang dia akan masuk pada understanding tu. Lepas tu dia tengok budak-budak macam mana budak belajar. Apa dia suka buat umur 3-4 tahun tu? Teacher kat sini kena jawab. Sebab ibu tak nampak jawapan saya. Apa kita selalu buat? Apa budak-budak selalu buat? Main mak-mak, main matak-matak. Dia apply knowledge dia daripada apa dia tengok mak dengan ayah dia buat. Dia apply dekat atas ni. Dia apply lah. And you will see you in their drama. Kalau mak tu suka pakai lipstick, you tengok dia main jadi mak-mak. Dia mak tu mesti pakai lipstick. Not just perbualan pun dia. Perbualan pun. Kalau ayah tu jenis yang lembut dengan mak tu, bila dia berlakon ayah mak ni, bila mak tu tengah sedih, ya dia berlakon lah ayah ni akan datang. Tak apa yang jangan risau. Abang sayang yang. Ya okey. Dia akan guna perkataan tu nya. Tapi kalau di sebaliknya, you tahulah. Sebab apa? Sebab dia tengah apply. Dia tengah apply knowledge yang dia tengok ni. Inilah basis ni. Lepas tu dia analyse. Dia tengok dia pandai sikit, umur dia 8 tahun apa semua. That's when dia start analysing. Oh, apa yang mak dengan ayah buat ni ataupun ni semua mungkin tak kena, mungkin ni mungkin sangat benar. Jadi dia pun mula mengambil dia punya identity. Take parts and the known and identify relationship. Jadi dia nampak, oh macam ni, kalau relationship yang bagus macam ni, relationship tak bagus macam ni. Lepas tu dia akan examine, dia akan make judgement
dan dia akan create dia punya own understanding of relationship. Jadi dia kata nanti bila dia dah besar, dia nak jadi seorang suami yang prihatin pada ni. Dia dah mula, sebab apa dia ni? Secara natural dia akan go up. Itu dalam kita punya kehidupan manusia. Macam tu, yang Allah memang Allah jadikan dalam diri kita macam tu. Okay, so kalau pembelajaran kat sekolah pun macam tu. Jadi jangan underestimate bits of knowledge and understanding. Hafal saja tak cukup. Selalu bagi kuis dengan anak-anak, ajak mereka bersembang walaupun di sekolah. Just check that so that you boleh measure, boleh tengok sejauh mana dia dah faham. Bukan test mereka tetapi untuk kita tengok kat mana dia pandangan dia terhadap sesuatu. That actually will really build the relationship tu lah, insyaAllah. Okay, cikgu. No. Okay. Terima kasih Ibu atas perkongsian tersebut. Saya teruskan dengan soalan seterusnya. Prinsipal Nur, dari sudut pandangan Prinsipal Nur sendiri, what will education be like in 10 years? Thank you. Okay, terima kasih Teacher Izzah. So saya berbalik pada penerangan Ibu Ros yang begitu jelas sekali. Kita mostly kat sini terlibat dalam pendidikan awal kanak-kanak. So kita tengok perkembangan dan pendidikan awal kanak-kanak. So Ibu talking about foundation. Foundation ni adalah masa zaman kosong hingga 6 tahun adalah foundation. Foundation ni lah masa actually kalau kita tengok budak-budak umum nak masa belajar jalan, belajar merangkak ke belajar jalan, tak ada pun orang ajar sebenarnya. Okay, naturally kita panggil tu self learning. Mana siapa ajar dia merangkak sebenarnya, tiba-tiba dia bangun, dia golek-golek dia bangun, dia merangkak. Okay, budak-budak cara dia orang belajar adalah self learning. Maksud tu budak-budak umur kanak-kanak tu, bayi tu. So bila dah besar kita pula nak ajar dia. Kan actually kita bukan sepatutnya ajar, kita stimulate pembelajaran tu. Kalau Glenn Dorman dia kata okey, kalau kita cakap ini bunga, kita cakap jangan cakap ini bunga. Ini bunga raya. Yeah. Kalau boleh kita bagi nama scientific dipanggil apa? Hibiscus. So budak-budak masa tu umur dia 2-3 tahun, dia pun tengok mata klik-klik je, tak apa. Hibiscus tu satu jenis bunga raya. Sharon Rose satu bunga raya. Dia banyak jenis. Kalau banyak jenis. So kalau according to Glenn Dorman, bila kita terang tu, kita terangkan detail. Kita jangan anggap budak tu faham lagi lah, dia kecil lagi lah, tak faham lagi. Tak. Actually dia absorb everything, simpan dalam kotak dia tu, itu yang kita panggil self learning. So bila kita ajar dia orang, make sure kalau according to Puan Jamiah, dia kata bila kita ajar dia orang, kita make sure kita ajar, make sure knowledge yang kita nak ajar through pembelajaran tu. Yang kedua, skills. Apa yang skill budak dapat bila kita ajar pembelajaran tu. Dan yang ketiga yang selalu orang tak buat adalah nilai. Nilai actually apa? Nilai apa actually diorang nilai yang diorang boleh praktikkan daripada pembelajaran itu. Yes. So usually kita tekankan kepada knowledge and skills. That's why budak-budak sekarang, saya tak salahkan diorang. Tapi Gen Y ni kita tengok actually because of Facebook. Diorang ada tools untuk diorang melepaskan, tak tahulah melepaskan marah ke, melepaskan geram ke di Facebook. Social media. Social media, social media. So bila diorang tak boleh control anger management diorang tu, tak boleh control. So that's why kita boleh tengok in terms of diorang, how diorang comment. How diorang comment tu actually diorang tak boleh control diorang punya anger diorang. So dia gunakan Facebook. Dipanggil apa ada terms untuk melepaskan anger dekat Facebook. Oh, okay. Ibu pun tak tahu. Dari ada terms dia macam melepaskan apa yang dia tak puas hati
di Facebook. Because of apa? Mungkin masa dalam kelas, masa kecil diorang parents garang sangat. Masa dalam kelas diorang nak bertanya, teachers tak bagi peluang untuk diorang bertanya. So benda-benda ni menyebabkan diorang rasa tak puas. Nak tanya tak boleh, nak buat tak boleh, teacher tak bagi, parents tak bagi. So bila diorang besar dan tak ada orang nak mengawal diorang, that's why diorang tak reti nak kawal. So diorang lepaskan dekat media sosial Gen Y sekarang. Bukan nak saya nak katakan semua, tapi some of them. So talking about soalan Teacher Izzah, curriculum apa yang patut dikerjakan? What will education be like in 10 years? Okay. Saya nak share sikit boleh? Boleh bagi saya screen saya? Okay. Saya nak share sikit. Okay, this is satu kajian yang dibuat dalam tahun 2018 sebab 3 years ago. Okay, ini pekerjaan yang telah hilang akibat automation. So kita tengok kat sini cakap lawyer mana boleh, orang akan memerlukan lawyer, tapi kita tengok kat sini 29% of the lawyer dah di-automated kan ataupun dah di-online kan. So kita tengok kat sini bookkeeper 86% dah hilang jawab tu. Okay, kita this is happening so orang-orang accountant cakap tak adalah accountant diperlukan. Okay, accountant diperlukan sistem, dia guna sistem online. So dia orang perlukan freelance sahaja, dia orang tak perlukan so even psychiatrist kita tengok psychiatrist yang kerja one to one pun 7% dah di-automated kan. So talking about education sekarang ni, so kita kena tengok education mana yang penting, even automation tu datang, even online tu datang. So that's why Jack Ma kata kita tak boleh lawan mesin. So apa yang boleh kita buat? Kita buat apa yang mesin tak boleh buat. Itu yang talking about dipanggil transformational skill tu. Teamwork, creativity, itu AI tak boleh buat. Okay, emotion, empathy, itu AI tak ada. So kita kena make sure education kita tekankan perkara-perkara macam ni. Okay, saya rasa saya nak share satu slide lagi. Sekejap satu slide lagi selepas ni. Okay. So kita tengok kat sini sekejap saya share. Okay. Okay, according to Genius punya definition, okay, kita tengok budak-budak kita banyak genius according to Genius punya definition adalah budak-budak yang boleh menggunakan otak kanan dan otak kiri. Okay, kita punya definition ni budak genius apa? Budak yang 11A. Budak yang 17A. Which is otak kiri sahaja. So actually kita tengok kat sini, subjek apakah budak suka? Okay, art and design sebenarnya dia orang suka. Art and design adalah
orang genius yang paling bisa Nabi Muhammad. So both otak kanan dan otak kiri dia berfungsi secara baik atau both are functioning. So kita kena make sure education kita adalah tekankan otak kiri dan otak kanan at the same time. Most of education sekarang ni tekankan otak kiri sahaja. Hafal, logik kan, otak kiri logik kan. Logik. So otak kanan in terms of creativity tak ditekan. Prinsipal Noh dah lari. Ada masalah dengan line. Prinsipal Noh dah ada dah. Sorry. Line saya Silakan Prinsipal Noh. guna kat rumah. At the same time ada 6 orang guna Zoom kelas tu ibu. Oh iyalah hari ni sekolah dekat Terengganu. Okay, So. saya bercakap tentang kalau sekolah tadika kita bagus banyak tadika yang bagus because kita gunakan project based learning. Budak-budak ada based learning. Okay, memang bagus kita bagi budak main and at the same time kita embedkan pembelajaran apa yang kita nak ajar. The sad thing is bila masuk sekolah rendah benda tu hilang. Yes, it's the delivery system lah. Apa yang kami di Shomi buat, kita teruskan pembelajaran tu, kita teruskan melalui project based learning. Dan cuma sekarang dan baru ni pun Principal Red dah tekankan not just project based learning tapi story based learning pula Ibu Ros. So kita tengok Al-Quran pun diturunkan based on story based learning. So kita cuba embeddedkan macam mana kita nak embed story based learning dalam pembelajaran. Okay, saya suka juga sebenarnya story based learning, especially history atau kita relate dengan geografi, kita relate dengan science, why. Actually benda ni berkaitan dengan nilai. Apa yang kita nak sampaikan, nilai pembelajaran tu melalui story based learning. So for me kalau subject wise, belajar science, belajar maths, saya tak kata penting. Tapi bila orang dia belajar segmented like that, dia orang susah nak apply. Tapi bila kita buat dalam project based learning, kadang-kadang dia orang tak sedar pun dia orang belajar sains. Dia orang ingat dia buat project je. Tapi it's actually part of the science. So for me, project based learning is a part of curriculum of the future. So that's why kita dah persiapkan, Shomi dah persiapkan diri dengan project based learning. Sekolah rendah, even dah masuk sekolah menengah pun kita dah applykan sedikit sebanyak project based learning. So hopefully turn out budak-budak akan lebih faham and boleh applykan apa yang dia orang belajar di dunia luar. Okay, Teacher Izzah. Terima kasih Principal Noh. Dan soalan terakhir yang saya akan tujukan kepada Ibu Ros. Apakah kepentingan kurikulum untuk guru dan murid di masa akan datang? Silakan Ibu Ros. Apa maksud dia? Soalan dia? Sekali lagi. Apakah kepentingan kurikulum untuk guru dan murid di masa akan datang? Kepentingan curriculum of the future ke kepentingan kurikulum? Kepentingan kurikulum.
Curriculum ni dia memang penting. Bila kita tidak ada curriculum, macam mana kita nak ada direction ni? Sebab curriculum ni membolehkan apakah objektif yang kita nak capai. Dan apa sahaja kita buat, kita kena ada objektif, ada matlamat kan, prinsip penuh. Jadi macam Xiaomi, dia mesti ada matlamat dia. Apa dia nak capai. At the end of the day, bila you masukkan anak daripada tadika sampailah ke sekolah menengah, sit for the final exam. So what exactly is the outcome that you want dalam tu? So tanpa curriculum kita takkan dapat mencapainya kerana ianya akan terpancar-pancar. Dia tidak ada fokus, dia tidak ada fokus, dia tidak ada direction. Contoh macam kita dapat kereta Lamborghini, kita orang suruh berjalan. Kita jalan je ikut mana, dia tidak mencapai apa-apa. Dapatlah kereta Lamborghini pun. Tapi kalau kita ada kereta kancil, kita tahu kita nak ke mana, kita bawa kereta kancil kita capai kepada matlamat tu pada pukul berapa kita capai. Kita dah ambil kira. Jadi kurikulum ni adalah susunan syllabus, susunan delivery dia, method dia, konteks, assessment system dia, semua itu adalah dimasukkan di dalam kurikulum. Jadi bila sebuah sekolah nak berjaya, dia kena tengok kepada, dia kena adalah kurikulum. Jadi kalau cikgu mengajar tanpa kurikulum, macam mana dia nak menyediakan day to day pelajaran dia, betul tak? Jadi kurikulum ni sangat-sangat penting. Dan bagi ibu bapa boleh tanya, sebenarnya kalau anda nak tahu kurikulum objektif nak bawa ke mana, apakah langkah-langkah yang dilakukan, what are the actual step. Dia macam bila kita kata, bila kita nak buat sesuatu benda tu, kita go into global thinking, lepas tu kita akan bawa kepada specific thing, apa step-step yang akan membantu. Bangsa dia masuk tadika dan usia dia 4 tahun, habis tadika 6 tahun, apakah at the end tu dia dah boleh buat apa, itu dia dah boleh dari segi fizikal dia macam mana, dari segi intelektual dia rasa macam mana, emotional dia macam mana, spiritual dia macam mana. Mungkin boleh guna guideline tu untuk tengok, untuk jadikan satu perkara yang boleh kita measure. Daripada tu macam prinsip Nur kata tadi, okay, they have learned how to buat project based learning atau story based learning, telah menghasilkan perkara ni semua. Lepas masuk sekolah rendah, what have worked good in tadika, delivery system dia boleh terus digunakan dan sebagainya. Jadi bila pada soalan dia, apakah kesan kurikulum kepada guru-guru dan juga pelajar, ianya menyebabkan kita kata direction pembelajaran itu baik bagi pelajar maupun bagi guru adalah sealiran. Jadi parents apatah lagi, parents ada peranan dia dan dia tahu mungkin dalam kurikulum tu juga ada parents punya involvement yang membantu bagaimana untuk lagi enhance pencapaian bagi objektif yang dah diletakkan, insyaAllah. Jadi kurikulum memang penting lah. Cannot something yang kita kata tak ada sekolah yang boleh berfungsi tanpa kurikulum lah kan, no kan. Kalau you jumpa sekolah yang tak ada kurikulum, you kena question lah sekolah tu kenapa tak ada kurikulum. Jadi macam pelik pula sekolah tak ada kurikulum. Jadi which sebenarnya ada. There are quite a number of sekolah yang dia tak ada kurikulum, dia ikut and lama-lama at the end of the day, contohlah kurikulum ni kita boleh cakap macam resepi lah to certain extent kan. Macam kalau kita tak ada resepi nak buat kek, tak tahu nak buat kek, campur ni, at the end jadi tak apa-apa. Jadi bukan kita nak factory model tu, but there must be context, guideline, content, syllabus, delivery system, test and measure kan. Assessment is one of the test and measure lah. Through this kita assess, something is not working, we don't get what we want, so we have to check balik and then tengok what works and what doesn't work and all that lah. Itu masuk semua sekali tu. I hope that answers. Okay, satu perkara ibu nak bawa kat sini, macam yang Nur kata ibu nak panjangkan sikit tu. Something that you said spark my
I remember the words by Bucky Fuller ataupun Dr. Buckminster Fuller, the genius of the previous century. Dia mengatakan, beliau mendiang Bucky Fuller mengatakan bahawa, dan apa yang dikatakan ni sangat sesuai dengan keadaan sekarang, ya, kerana kita zaman sekarang ni kita menggunakan banyak internet, ya. In the invisible world, the only aesthetic is integrity. Kita sekarang ni berada di invisible world. Apa dia bermaksud? Cuba tengok dekat skrin sekarang. Semua orang tengok kat skrin. Ya. Contoh yang nampak sekarang muka Cikgu Izzah, muka Principal Noh, yang lain tu ada gambar, yang lain tu ada nama je. I do not know what at the back of Yati show me, saya tak tahu macam mana rupa teacher it is an invisible world to me. Ya, kalau dia orang tulis apa pun ibu tak, dia orang tulis so that's why sekarang ni orang berani nak mengutuk di social media sebab it is invisible. Orang tak nampak dia kat belakang tu. Jadi dia nak menipu ke, dia nak buat apa ke, orang tak nampak. Dan dia boleh juga, kalau social media you can use fake account. You boleh guna apa semua tu. So that is why Bucky Fuller kata, in the invisible world, the only aesthetic is integrity. So meaning to say, di situ, kalau you nak tulis benda yang tak elok pun you tahu, it is your integrity, yourself. Yang ini yang kita nak ajar anak-anak sekarang ini kerana mereka duduk dalam invisible world. That's why kita ada isu tentang orang yang menipu di social media, fake account ataupun itu yang buat macam-macam lah masalah dengan ni sebab benda tu invisible. Kita ingat invisible world ni before that, bila masa ibu come across ni, it was in 1998. Mana ada internet lagi sangat masa tu, 1998. But he came out with this earlier than that. I think it's in the 80s. Dia meninggal 1982 dekat Penang. Dia yang the idea of Werner Komtar tu. That building, okay. Banyak lagi lah dia Bucky Fuller ni. Dia suka Malaysia, dia suka duduk kat Penang. So, bila baca ni, ini invisible world. What is the invisible world? I can't ingatkan setakat. Tak boleh nak bayangkan. Tetapi now, after 1 century, after 1 century, exactly right? Almost, not really almost 1 century, barulah faham invisible world ni, we are now in the invisible world. In the internet world, no, kita tak nampak. So the only aesthetic adalah integrity. So dalam the curriculum of the future, this is the crux of the whole thing. Ibu kata tu iman tu. Kalau kita kena ajar anak bahawa Allah itu nampak, dia nampak kita di mana-mana saja. Jadi apa kita nak buat ni, itu perkara yang macam mana kita nak sampaikan pada mereka, how can we get them to ni, itu semua adalah di antara usaha kita lah. Namun Allah yang paling berkuasa, Allah yang menjadikan. Masa yang sama, apakah usaha kita. Bukan sekadar cikgu, tetapi juga as parents. Mesejnya adalah juga kepada parents, insyaAllah. Okay. So, your soalan tadi penting ke tak kurikulum tu? Itulah penting. Saya nak tambah sikit Teacher Izzah. Okay, boleh. Kurikulum tu penting. Okay, just that is it applicable now tu, itu persoalannya sekarang lah. Okay, dan yang kedua, the method of teaching tu menjadikan pembelajaran tu seronok atau tidak, atau efektif atau tidak. Kalau kurikulum bagus, but the method of teaching or learning tu tak efektif, tak guna juga. So berbalik pada jawapan ibu tadi, memang penting. Okay, kita jadikan guideline. Because of let's say that the average 8 tahun boleh buat ni. So at least kita ada guideline. Kalau kita tak ada kurikulum, how do we know? Okay, itu menjawab nak tambah pada jawapan ibu lah. Okay, thank you ibu. Ni ada soalan ni, bagus soalan ni. Ada soalan dekat chat Zoom ni.
Dia tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah implikasi mendatang terhadap pelajar akibat tidak mengambil berat kepada kurikulum ini? Co-curriculum. Kurikulum ini. Co-curriculum di sini maksud dia apa? Co-curriculum ni kalau kita faham adalah macam persatuan apa semua tu, dan also tentang physical kan, macam physical exercise macam badminton, all that. I think yang itu kan maksudnya perkembangan fizikal dia dan perkembangan relationship. When you talk about co-curriculum ni, they develop relationship, how we relate, how a student relate to another student, leadership apa semua ni. Apa kesan dia akan terbantuklah dekat situ. That's why parents tak perlu tunggu sekolah je untuk memastikan bahawa anak-anak berkembang baik dari segi fizikal. So sekarang ni kita ada isu sebab anak-anak tak boleh keluar kan. Jadi buat dalam rumah. Contohnya berlari dalam rumah. Ibu mungkin dia kata, oh kalau rumah besar bolehlah ibu. Sebenarnya ibu share kat sini sebab anak-anak ibu taklah ada rumah besar. Ibu pun duduk rumah teres je pun. Anak-anak ibu ada yang duduk apartmen, ya, apartmen. Jadi kalau apartmen ni dalam 1000 square feet gitu, ada yang 800 square feet je. What they do is that dia orang pastikan dalam satu hari itu anak-anak itu akan berlari. Jadi buatlah berlari keliling meja ke apa ke, ada exercise ya. Sebab mereka perlu berkembang dari dia punya pembinaan fizikal tu kena ada. Jadi kita pun masa kita pun nak kena exercise, dia orang pun exercise lah sama. Jadi betul soalan ni sangat penting. Bila ianya tidak diberi penekanan, ianya akan pertumbuhan dari 4 dimensi diri tu akan terkesan lah. Macam sekarang ni, masa sebelum COVID, fizikal okey lagi kan. Tapi kita tak ambil berat tentang emotional intelligence. That's why kita ada isu tentang anak-anak yang tak hormat mak ayah, tak hormat cikgu dan sebagainya. Jadi perkembangan itu mesti ada. Jadi co-curriculum di sini kalau ibu faham juga adalah seperti kita panggil apa? Seperti yang ibu kata tadi lah, curriculum apa namanya macam girl guide ke apa semua. Alhamdulillah apa yang show me buat that I really feel very good adalah the project based learning. Project based learning dia macam co-curriculum juga sebenarnya. Dari segi dia punya kesan. Sebab project based learning akan menyebabkan anak-anak tu belajar berinteraksi dengan pelajar lain. Jadi macam mana dia nak cope dengan pelajar lain, macam mana dia nak lead, macam mana dia nak work together. Contohnya kalau dia ada dalam tu ada 6 orang dalam projek tu, dan ada yang akan jadi leader, dan bila dia punya giliran jadi leader, macam mana dia lead, tu adalah akan mengasah leadership dia. Dan ada yang memang dia ada leadership quality tapi dia tidak jadi leader pada ketika itu, dan macam mana dia nak cope sebagai team player dalam tu. That is very important dalam project based learning ni. Dan macam mana dia nak contribute bila dia sebagai team player tapi dia bukan leader, dia nak contribute. Some dia tak nak contribute. Jadi apa kesan bila dia tak contribute tu? Dia mengajar tentang hidup juga sebenarnya. Sebab kalau kita ni dalam hidup ni, kalau kita ada dalam, contohnya duduk dalam satu community macam tempat ibu ni, kita sebagai team player, mungkin kita ada AJK dan kita biar aja semua kerja dibuat oleh AJK. Kita pun tak ada nak tolong ke, tak ada nak contribute duit ke untuk upgrade of the security apa semua. Bulan-bulan pun tak nak bayar pun susah. Bukanlah kita, tapi kalau kita ada orang yang macam tu, they are not team player. So that is also akan memberi kesan kepada hidup dia sebenarnya, dan sebab ianya duduk dalam community, dia akan memberi kesan pada community. Project based learning ini membantu untuk anak-anak develop this, because bila dia tak buat bahagian dia, the whole project boleh collapse. Jadi bila cikgu yang facilitate ni, the teacher who facilitate bring this up, it will be a very powerful learning pada the student yang ada dalam tu. Dan siapa yang menjalankan tugas akan dihargai, siapa yang tak menjalankan tugas itu akan diberi nasihat supaya dia, dan beri nasihat dan suruh dia, bagi dia nampakkan ni, dia tak boleh hidup dalam community dengan hanya melihat dan mendapatkan kebaikan daripada
susah payah orang lain. Sebab kita nak mengajar manusia yang boleh memimpin diri dan memimpin masyarakat. Khalifah fil ardh kan. So yes. So memang akan ada kesannya sayang. Implikasi mendatang terhadap pelajar yang akibat tidak mengambil berat kepada co-curriculum. Ada kesannya. Co-curriculum ni kalau fahaman ibu, kalau untuk pembelajaran sekarang. Tetapi bila kita bercakap curriculum of the future, co-curriculum ni termasuk dalam itu. That's why macam Prinsipal Noh kata tadi, project based learning ni adalah integrated learning. Kira memang dia belajar. Contohnya dia buat projek matematik. Tetapi sebelum dia boleh buat projek matematik tu, dia kena do research. Bila dia do research, dia kena membaca. Bila dia membaca, dia akan increase dia punya knowledge dari segi ilmu belajar. Bukan contohnya benda tu dalam bahasa Melayu. Tetapi untuk dapatkan informasi tu cuma ada dalam bahasa Inggeris. Dia kena belajar bahasa Inggeris. Dia kena baca bahasa Inggeris. Dan kemudian dia akan develop creativity dia. That's why project-based learning is very powerful, very powerful sebab dia integrated learning, dia get the student hands-on, banyak benda kat situ, jadi self-learning, dia akan mencari, dia akan explore, budak-budak suka sangat kalau boleh explore, kan, all that. Jadi it is a very natural way of learning sebenarnya. It is not teacher bagi informasi tetapi student cari informasi bersama dengan teacher. Dan teacher are just to facilitate and to get them, to show them, okay, you tengok kat sini, you cari informasi ni kat sini. Ada tak? Lepas tu tanya, tengok. Ada yang setengah tu masih lagi nak cikgu tu cakap. Cikgu kena kuat hati lah, tak boleh cakap. Kalau cikgu tak apalah, cikgu bagi je lah awak. Siapkan cepat-cepat. Sebab ada KPI tak siap kan. Jadi cikgu kena kuat hati. Tak boleh. Parents pun kena kuat hati. Kalau dia cakap tanya, gini, kita pun bagi je soalan. Itu namanya spoon feeding. Kita tak anak-anak kita being spoon fed. I hope dapat bantu sikit lah jawapan tu. Saya nak tambah sikit Ibu. Curriculum ni more tu kepada macam kita nak develop soft skills, leadership skill, macam masuk persatuan atau organisasi. Even nak develop leadership skills, how can you raise up your opinion atau your point. Ada satu kisah ni Ibu Rose dekat salah satu universiti awam di Malaysia ni, one of the dekan situ. Sekarang ni kalau meeting ni all the doctors kan ni, yang doktor sekarang ni kalau meeting dia orang tak cakap apa pun. Why? Because they don't want to voice up point ke, they don't know, I don't know, atau takut atau tak berani, tak tahu. So this young doctors ni actually yang akan mengajar anak-anak kita di universiti nanti. Macam mana diorang nak ajar anak-anak kita kena berani, kena ada self confidence yang tinggi kalau diorang sendiri macam tu. So this is kepentingan diorang belajar dalam core curriculum. Macam mana nak jadi leaders, macam mana nak pertahankan your point, macam argue. Sekarang ni kalau argue dengan orang Melayu berani argue, tapi kalau dengan Mak Saleh tak berani argue. Kenapa? So this is the thing that the skills that can be learned in the core curriculum. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih Ibu Rose dan Cik Noh atas pandangan yang sangat bernas. Sekali lagi saya ingin ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Rose dan Prinsipal Noh kerana sudi memenuhi jemputan kami untuk berkongsi ilmu dan pengalaman kepada ibu bapa dan guru pada program Bicara Santai pada hari ini. Semoga para ibu bapa dan guru dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam Bicara Santai ini. Untuk makluman semua, Xiaomi kini telah melancarkan Xiaomi Online Class yang terbuka kepada semua kategori bermula kanak-kanak, remaja dan dewasa. Antara program menarik yang menarik dalam Xiaomi Kids Online Class yang disediakan ialah seperti kelas mengajar dewasa dan kanak-kanak, kelas membaca, kelas English, kelas mental arithmetic, kelas Mandarin, kindergarten Zoom, plus
primary and secondary Zoom Plus dan banyak lagi. Selain itu juga kami membantu kepada sesiapa yang ingin menjana pendapatan sampingan sebagai rakan affiliate Xiaomi untuk promosi produk-produk Xiaomi. Antara kelebihan menyertai affiliate Xiaomi, tak perlu ada produk sendiri, tak perlu pegang stok, tak perlu fikir urusan jualan, pembukusan dan penghantaran, bekerja dari rumah, group support disediakan, training setiap minggu untuk meningkatkan sale, bahan-bahan iklan disediakan dan banyak lagi. Untuk lebih lanjut, boleh ke link yang disediakan di ruangan komen FB atau kontak kami di page Xiaomi Kids School. Terima kasih. Sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tetamu khas kita pada petang ini. Pada petang ini, Ibu Rus dan Visi Penuh serta Ibu Bapa yang join program pada hari ini. Saya sebagai moderator juga ingin meminta maaf sekiranya ada salah dan silap sepanjang program ini. Semoga berjumpa lagi di program-program yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ros. Thank you. Thank you, Cik Nur. Thank you, Ibu Ros. Thank you. Assalamualaikum. Assalam.